Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, inilah ayat yang saya maksudkan. Tuan-tuan buka muka surat yang ke-6 dari dalam kamus Al-Furqan kita. Ni rangkap ataupun baris yang atas ni. Saya baca tuan-tuan puan-puan semak Kita baca baris yang atas saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sepanjang baris atas ni, sepanjang baris ayat yang sepanjang baris ni kita bahaskan tuan-tuan Tapi kita tengok makna dia dulu Wa idh qala rabbuka lil malaikati. Wa idh qala rabbuka lil malaikati ni sebenarnya rangkap yang pertama tuan-tuan So maknanya kita akan bahaskan sepanjang baris ni ada dua rangkap Okey, wa idh qala rabbuka lil malaikati. Wa dan idh, ingatlah ketika ataupun ketika qala telah berkata rabbuka, telah berkata Tuhan engkau hai Muhammad lil malaikati kepada para malaikat ataupun bagi malaikat ataupun untuk malaikat Tapi dalam konteks ini kepadalah yang paling sesuai sekali Li ni kan haraf jar kadang-kadang untuk, kadang-kadang bagi, kadang-kadang kepada Wa idh qala rabbuka lil malaikati, dan ingatlah ketika telah berkata Tuhan engkau wahai Muhammad kepada para malaikat. Apa yang Allah kata, apa yang Tuhan engkau kata? Inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku yang menjadikan ataupun menjadikan fil ardi khalifah, di bumi itu seorang khalifah ataupun khalifah. Sesungguhnya aku menjadikan di bumi itu khalifah ataupun menjadikan seorang menjadikan yang menjadikan di bumi itu seorang khalifah. Maknanya manusia lah. Allah Ta'ala nak jadikan Nabi Adam AS menjadi khalifah di muka bumi. Ingat tak? Ini tuan-tuan saya tak payahlah nak tafsir ayat ni. Tuan-tuan semua lebih maklum, lebih baik penafsirannya daripada saya. Dan ingatlah ketika Tuhan engkau telah berkata kepada para malaikat, sesungguhnya aku menjadikan di bumi itu seorang khalifah. Jadi tuan-tuan, kalau adalah orang yang kata Nabi Adam dulu kalau dia tak makan buah khuldi tu, buah tu sebenarnya bukan buah khuldi. Khuldi tu iblis yang bagi nama. Khuldi tu maknanya daripada perkataan khalada khalada ni maknanya kekal. Jadi kan iblis tipu kepada Nabi Adam. Mula-mula dia pergi melalui Siti Hawa So minta mereka makan buah tersebut. Kemudian kata iblis menipu kepada Nabi Adam dan Siti Hawa, Tuhan sengaja tak mahu engkau kekal dekat dalam syurga. Jadi perkataan kekal tu disebut sebagai khuldi, khalada yakhludu, khalada yakhlidu. Maknanya apa? Maknanya kekal. Jadi engkau makan buah kekal tu, nanti kau akan kekal dalam syurga. Jadi sebab tu iblis sebut kalimat tu sebagai iblis bagi nama buah tu sebagai buah khuldi. Jadi sampai sekarang sebenarnya buah tu tidak disebutkan nama dia oleh Allah dalam Al-Quran. Itu ialah panggilan daripada malaikat kepada buah tersebut. Jadi tuan-tuan, Allah dah awal-awal bagi tahu dia nak menciptakan seorang khalifah iaitu Nabi Adam yang akan dihantar di muka bumi. Nampak? Fil ardi, di bumi ni. Di bumi Jadi selepas daripada pemberitahuan ini, selepas Nabi Adam, kemudian Nabi Adam dijadikan oleh Allah dan diletakkan di syurga. Betul tidak? Diletakkan di syurga, kemudian ditakdirkan oleh Allah Nabi Adam dia tertipu oleh iblis dan dia makanlah buah khuldi tersebut, dan akhirnya dia turun di muka bumi bersama dengan Siti Hawa, dan akhirnya jadilah kita semua di muka bumi. Jadi tuan-tuan, sebenarnya Allah dah ada perancangan untuk menjadikan Nabi Adam tu untuk diletakkan ataupun dihidupkan dia di muka bumi, bukan di syurga. Habis jalan cerita tu kenapa jadi macam tu? Sebenarnya tuan-tuan, makannya Nabi Adam makan buah khuldi tu, sebenarnya pada saya dia tak ada kena-mengena pun dengan turunnya Nabi Adam di muka bumi. Sebab Allah dah rancang dari awal untuk letak dia di muka bumi, dan kesilapan yang dia buat tu ialah kesilapan seorang manusia yang Allah jadikan. Ada pengajaran dia yang kita boleh ambil daripada peristiwa tersebut. Jadi kalau ada orang kata kalau Nabi Adam tu tak makan buah khuldi tu, dia tak turun di muka bumi. Ini sebenarnya tuan-tuan ada kisah antara Nabi Adam dan Nabi Musa menceritakan tentang perkara tersebut. Nabi Musa menzahirkan rasa kekesalan sebab Nabi Adam makan buah khuldi. Kemudian Nabi Adam memberi hujah ini. Kata Nabi Adam, maksudnya gitulah. Ini telah dirancang oleh Allah. Ini telah dirancang oleh Allah untuk aku menjadi khalifah di muka bumi. Jadi makannya Nabi Adam akan buah tersebut ialah perancangan Allah Subhanahu Wa Taala dengan pengajaran-pengajaran yang tertentu. Janganlah kata kalau Nabi Adam tak makan buah tu kita semua ada di syurga. Sabar ni, tengok ni.
Allah dah memang nak jadikan Nabi Adam. Baik, tuan-tuan boleh dengarlah penafsiran daripada ustaz-ustaz yang lain, banyak menceritakan tentang perkara ini. Baik, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kita ambil teknikal dia tuan-tuan. Baik. Wa idh qala rabbuka lil malaikati dulu. Dan ingatlah ketika telah berkata Tuhan engkau kepada para malaikat, ini sesungguhnya aku, kata Allah, ja'ilun, menjadikan fil ardi khalifah, di muka bumi ini seorang khalifah, iaitu Nabi Adam alaihissalam. Okey, kita ambil rangkap pertama dulu tuan-tuan, kita bahaskan tentang teknikal dulu. Wa idh qala rabbuka lil malaikati. Baik, wa maknanya dan, betul ke tidak? Ini ialah kalimat sendi. Haraf. Haraf apa? Ini haraf penyambung cerita ataupun haraf permulaan cerita, nanti kita bahaskan pada hal yang berkaitan dengan haraf nanti. Baik, if maknanya ketika, sewaktu, semasa, tuan-tuan. Jadi if ni tuan-tuan, dia merupakan kalimat apa tuan-tuan? Cuba tuan-tuan fikir. Ketika, semasa, sewaktu, ni kalimat ni menunjukkan masa tertentu, betul ke tidak? Jadi kalau kalimat yang menunjukkan masa tertentu, isim ke fa'il ke haraf tuan-tuan? Cuba ingat balik. Dia ialah kalimat isim. Isim apa tuan-tuan? Isim ruang ataupun isim zaraf. Ingat tak? Kalau isim zaraf, isim zaraf ada dua jenis. Satu zaraf masa, satu zaraf tempat. Zaraf zaman dengan zaraf makan kan. Zaraf zaman tu zaraf masa, zaraf makan tu zaraf tempat. Jadi if ni kalimat isim zaraf. Zaraf zaman ke zaraf makan tuan-tuan? Ketika. Ni kan kalimat yang menunjukkan masa. So dia ialah isim zaraf zaman. Betul ke tidak? Jadi kalau isim zaraf zaman, dia ni isim yang ada gelaran dan fungsi lah. Betul ke tidak? Gelarannya apa? Isim zaraf lah. Zaraf zaman ke zaraf makan? Zaraf zaman. Jadi semua isim yang ada gelaran dan fungsi, tak kira lah isim tanya ke, isim tunjuk ke, isim zaraf ke, isim ganti nama diri ke kan, isim mewakili ke, dia mabni. Ingat tak perkataan mabni? Mabni makna apa tuan-tuan? Mabni maknanya kebal. Kalimat ni jangan pandai-pandai tukar jadi dia if kan, jangan tukar jadi idhu ke, idhi ke, idha, jangan. Kalau dalam ni if sajalah. Idha makna apa tuan-tuan? Idha makna lain. Sama juga lebih kurang, nanti kita jumpa, kita bahas. Baik, ini ialah isim yang ada gelaran dan fungsi, iaitu isim zaraf zaman. Isim zaraf zaman. Baik, qala, dia telah berkata. Tengok, dia telah berkata ataupun dia telah berfirman. Dia telah berkata. Firman ni kalimat Melayu. Sebenarnya kalau dalam bahasa Arab semua berkata saja. Tak ada berfirman, bersabda, tak ada. Dia telah berkata. Baik, qala, dia telah berkata kepada engkau, dia telah berkata, iaitu Tuhan kau telah berkata kepada para malaikat. Jadi qala, dia telah berkata. So ini kalimat isim ke fa'il ke haraf tuan-tuan? Ada dia, ada telah. Ini ialah kalimat fa'il. Fa'il apa yang ada telah? Fa'il madhi. Betul ke tidak? Jadi ini fa'il lah. Jadi kalau kalimat fa'il, soalan saya yang pertama, apa ganti nama diri dalam qala ini? Jawapannya dia lah ustaz. Mana awak tahu? Ni tulis ni nampak ni. Dia. Betul tak? Okay, dalam konteks ni, dia ni rujuk pada siapa tuan-tuan? Ketika telah berkata Tuhan engkau kepada para malaikat. Siapa berkata tuan-tuan? Tuhan engkau ni lah. Rabbuka ni lah. Faham ke tidak? Tuhan engkau telah berkata. Allah lah. Betul ke tidak? Tuhan engkau ni, Quran ni kan kalimat Allah. Dia sedang bercakap dengan Nabi Muhammad SAW. Betul ke tidak? Jadi Tuhan engkau berkata kepada para malaikat, wahai Muhammad. Jadi engkau ni rujuk pada Rasulullah SAW. Tidak kita sampai. Jadi qala ni ialah kalimat fa'il, iaitu fa'il madhi, ganti nama diri dia ialah dia. Dan dia rujuk pada siapa? Dia rujuk kepada Allah ataupun Tuhan engkau ni. Tuhan engkau ni rujuk pada siapa? Engkau siapa? Engkau Nabi Muhammad. Tuhan Nabi Muhammad SAW. Faham tuan-tuan? Ada tak maf'ulun bih? Kita bahas minggu depan ada atau tidak. Baik. Rabbuka. Rabbu maknanya Tuhan. Betul ke tidak? Ini isim ke fa'il ke haraf tuan-tuan? Ini ialah kalimat isim. Tuhan. Betul ke tidak? Isim yang ada gelaran dan fungsi ke isim biasa tuan-tuan? Tuhan ni. Adakah isim tanya, isim tunjuk, isim mewakili? Ada ke tidak? Tidak. Ini ialah isim biasa. Jadi kalau isim biasa, ujung dia boleh berubah baris ataupun tidak tuan-tuan? Jawapannya boleh. Jadi sebab tu kadang-kadang tuan-tuan jumpa Rabbu macam dekat sini. Kadang-kadang tuan-tuan jumpa Rabba, kadang-kadang tuan-tuan jumpa Rabbi. Betul ke tidak? Kat sini tuan-tuan jumpa Rabbu. Jadi ini ialah isim biasa. Kalau isim biasa, dia mu'rab. Dia tak mabni. Ini mabni kan? Ni isim yang ada gelaran dan fungsi tadi kan? Yang ini dia mu'rab. Dia boleh berubah baris. Dia boleh berubah pangkat dia. So dekat sini Rabbu ke Rabba ke Rabbi? Rabbu. Jadi kalau Rabbu, pangkat dia apa tuan-tuan? Cuba jawab. Pangkat dia marfu' ke mansub ke majrur? Pangkat dia marfu'. Betul ke tidak? Marfu'. Kalau dia Rabba, pangkat dia mansub. Kalau dia Rabbi, pangkat dia majrur. So kalau dhammah bari depan, maknanya ini tanda dia sedang berpangkat marfu'. Kalau fathah, Rabba bari atas,
Maknanya tanda baris atas itu tanda yang dia sedang berpangkat mansub. Kalau Rabbi, itu tanda dia sedang berpangkat majrur. Betul ke tidak? Majrur. Ustaz, apa pasal kita belajar pangkat? Nantilah. Tuan-tuan sabarlah. Sebut je dulu, ikut saya. Ini wajib tau. Tuan-tuan mesti kena hafal benda tu. Sebab ni kita akan kembangkan pengajian ni pada peringkat yang ketiga. Kalau sekarang ni tuan-tuan tak kuasai benda tu, tuan-tuan nanti akan problem untuk faham. Dengar cakap saya, jangan degil Baik. Habis. Ka maknanya engkau. Ini maknanya engkau engkau. Ini mu kat sini tulis mu engkau samalah So inilah kalimat isim ke fi'il ke haraf. Engkau, aku, dia, mereka, saya, awak. Jawab. Dia ialah kalimat isim. Tapi isim yang ada gelaran dan fungsi ke isim biasa tuan-tuan? Engkau, aku, dia. Isim yang ada gelaran dan fungsi. Apa gelaran dia? Isim ganti nama diri. Betul ke tidak? Ya, okey. Kalau gelaran dia sebagai isim ganti nama diri, fungsi dia apa? Jadi ganti nama diri lah. Betul ke tidak? So ganti nama diri pada siapa? Ganti nama diri pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, lil malaikati. Lil malaikati. Li tu kepada atau bagi atau untuk. Al malaikati. Al malaikati. Baik, li ni untuk dia ialah kalimat haraf. Tuan-tuan pernah belajar kan? Ni ialah haraf jar. Bagi atau untuk ni ialah haraf jar, tuan-tuan Al malaikati. Baik, al malaikati makna apa? Al malaikati maknanya malaikat lah. Betul ke tidak? So ini isim ke fi'il ke haraf? Tuan-tuan, yang ini kita punya soalan kuis kita hari ni dekat al-malaikati ni. Yang ini kita simpanlah tuan-tuan, nanti lain kali lah kita bahas Baik, sampai al-malaikati ni saja. Saya tak nak bebankan tuan-tuan panjang-panjang Okey, biar sikit tapi ingat sebab nanti berulang juga benda sama juga, marfu', mansub, majrur juga, bukan ada benda lain pun, isim, fi'il, haraf juga Okey, sekarang ni al-malaikati ni tuan-tuan, ini ialah kalimat isim. Ya, dini isim yang ada gelaran dan fungsi ke isim biasa tuan-tuan? Dini ialah isim biasa. Dia ialah isim biasa. Betul ke tidak? Baik, kalau isim biasa, dia mabni ke mu'rab? Mabni maknanya kebal, tak boleh ubah baris ujung. Mu'rab maknanya tidak kebal, boleh ubah baris ujung. Tuan-tuan tolong jawab saya. Dini kalimat ni kalimat mabni ke mu'rab? Ini kalimat isim biasa kan? Kalau isim biasa dia mabni ke mu'rab. So jawapan dia mu'rab. Boleh ubah baris ujung. Jadi dia boleh kita baca al-malaikatu dekat tempat lain, boleh baca al-malaikata dan boleh baca al-malaikati Baik, tuan-tuan tolong bagi tahu saya dia sedang berpangkat apa. Ni. Al-malaikati kan hujung dia ni kan. Dia bergantung kepada baris, kepada huruf yang hujung sekali ni ta ni kan. Jadi tuan-tuan tolong bagi tahu saya kalimah al-malaikati ni dia sedang berpangkat marfu' ke mansub ke majrur? Marfu' ke mansub ke majrur? Tolong bagi tahu dengan saya. Kalau tuan-tuan lupa nak eja marfu', mansub, majrur, ustaz ada yang sebut mansur lah, macam-macam tuan-tuan baca. Tuan-tuan buka tuan-tuan punya diagram ni, tuan-tuan pergi dekat isim biasa ni. Kan isim kan, dia ada isim yang ada gelaran dan fungsi, kan isim biasa ni layan peringkat kedua tuan-tuan Layan yang kedua, layan nombor 2 peringkat yang kedua. Pergi dekat isim ada dua jenis yang ada gelaran dan fungsi, isim biasa. Tuan-tuan tengok betul-betul. Kat sini ada ejaan dia, mansub, marfu' dengan majrur. Ejaan Arab dia macam ni. Nantilah tuan-tuan sibuk nak tulisan Arab nanti kemudian Ini kita Melayu dulu pun tuan-tuan belum habis lagi. Relax. Arab kita akan sampai nanti Mansub, marfu' dan majrur So dia sedang berpangkat mansub ke, sedang berpangkat marfu' ke, sedang berpangkat majrur? Itu soalan kuis kita dan tuan-tuan tolong jawab dengan saya. Nanti saya kecilkan balik semula. Tuan-tuan tolong hantar jawapan tuan-tuan di 010-817-3131. Saya nak tahu al-malaikat ini apa pangkat dia So yang lain nanti kita bahaskan kemudian. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.